Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat walaupun sekarang ni kita dilanda dengan gejala COVID-19, penularan virus COVID-19, dan saya sebahagian daripada mangsa, tidaklah mangsa, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan diri saya dan juga ramai sahabat-sahabat yang terpaksa di kuarantin, home quarantine ataupun self quarantine selama 14 hari bermula daripada semalam. Hari ini hari kedua saya kena kuarantin. Saya kuarantin bukan kerana dijangkiti oleh virus. InsyaAllah doakan semoga saya tidak dikena, doakan semoga saya tidak dijangkiti virus COVID-19. Cuma kebetulan saya berada dalam meeting dan meeting bersama dengan beberapa individu yang ada close contact dengan Menteri Agama kita yang telah pun disahkan oleh Kementerian Kesihatan dijangkiti virus ataupun positif COVID-19. Dan hasilnya saya walaupun tidak mempunyai kontak rapat, tapi oleh kerana berada bersama dengan orang yang mempunyai kontak rapat, maka saya terpaksa juga di kuarantin selama 14 hari. Dan hari ini adalah hari yang kedua. Apapun bersyukur pada Allah SWT kerana semasa saya berada bersama dengan individu yang saya maksudkan tadi, kedudukan kami agak jauh, alhamdulillah, dan tidak ada bersama-salaman. Jadi saya doakan semoga tidak adalah jangkitan tersebut, insya-Allah. Jadi hari ini hari yang kedua, insya-Allah saya tidak akan melepaskan peluang begitu saja. Walaupun bekerja daripada rumah, walaupun tidak ada siapa yang melihat dan monitor saya bekerja, tapi Allah Ta'ala yang maha melihat. Walaupun bos kita tak nampak kita, walaupun kita berada jauh daripada pandangan orang ramai, tapi kita masih lagi bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari ini walaupun dalam keadaan saya di kuarantin, di hari yang kedua saya tetap akan bersama dengan sahabat-sahabat. Semalam tidak dapat bersama kerana agak sibuk dengan urusan-urusan, berbagai-bagai urusan. Di hari pertama saya di kuarantin terlalu sibuk semalam dengan meetingnya, walaupun berada di rumah, work from home, masih lagi ada meeting, kemudian masih lagi terpaksa menjaga kebajikan pelajar walaupun daripada jarak jauh, memberikan kelulusan pelajar yang nak pulang, nak keluar daripada Kolej Kediaman dan berbagai-bagai lagi. Alhamdulillah, kesibukan itu menyebabkan saya rasa tak ada apa nama ni, orang kata tak adalah rasa boring, rasa tak tahu nak buat apa. Sebenarnya walaupun dalam keadaan bekerja di rumah, saya alhamdulillah diberikan kesibukan oleh Allah SWT. Artinya insya-Allah tidak ada banyak masa yang terluang. Semuanya dipenuhi insya-Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat insya-Allah. Hari ini saya pakai baju ni. Baju yang tertulis apa nama ni? Baju yang tertulis For Life. Ini nostalgia lama lah. Ya, beberapa tahun yang lalu, sebelum saya berada bersama USIM, bekerja di USIM, saya telah terlibat dengan berbagai-bagai perniagaan, dan inilah di antara perniagaan yang saya ceburi dulunya. For Life, satu produk yang sangat bagus, alhamdulillah syarikat pun sangat bagus, cuma yang tak bagus saya. Sebab saya keluar kerana mungkin Allah alam, jiwa saya mungkin tak berapa sesuai dengan multi level. Walaupun multi level saya akui ada satu perniagaan yang sangat baik, tapi dia memerlukan masa yang sangat panjang, proses yang agak panjang, agak rumit, yang perlukan komitmen yang sangat luar biasa. Dan kita lihat ramai orang yang berjaya, tetapi orang yang memang mempunyai kekuatan stamina yang amat luar biasa lah. Saya salute kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi berada dalam For Life dan juga syarikat-syarikat lain. Cuma hari ini bukanlah kita nak cerita pasal For Life, bukan nak cerita pasal bisnes, tapi kita nak cerita pasal buku ni, Penawar Bagi Hati. Hari ini insya-Allah adalah episod yang ke-14 insya-Allah, yang kita akan sambung perbincangannya dan masih lagi berlega tentang telinga. Dalam siri-siri yang lepas kita telah pun membincangkan betapa telinga ini sebenarnya satu nikmat yang sangat besar, yang sangat berharga bagi kita manusia, kerana dengan telinga lah kita boleh mendengar berbagai-bagai perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita. Telinga inilah juga yang membawa kita hidayah daripada Allah SWT. Boleh kita mendengar ayat-ayat Allah, kita mendengar seruan-seruan daripada Rasulullah SAW, kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW,
kita belajar ya dengan ahli ulama kita. Alhamdulillah akhirnya kita berada dalam keadaan kita mengetahui banyak benda, banyak perkara yang berkaitan dengan agama dan sebagainya. Maka nikmat itu perlulah kita syukuri, dan kita sepatutnya ya menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, buku ni sangat bagus. Ya, kalau sahabat-sahabat nak beli buku ni, ada link di bawah saya sediakan. Yalah, kata orang sambil menyelam minum air sambil mengajar. InsyaAllah mungkin ada sahabat-sahabat yang nak mengikuti pengajian kita dan boleh juga merujuk pada buku ni. Buku ni ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dan ditahqiq ataupun disahkan hadis-hadis yang ada dalam ni oleh Syekh Abdul Basit, Dr. Abdul Basit. Ya, sangat bagus bukunya. Syekh Abdul Basit Abdul Rahman. Jadi kalau sahabat-sahabat yang nak buku ni boleh beli, ada link di bawah saya sediakan insya-Allah. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini saya akan bawakan tafsiran daripada tafsir Ibnu Katsir yang menyentuh ataupun mentafsirkan surah Luqman ayat ke-6 hingga 7 yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang membelanjakan hartanya kepada perkara yang melalaikan. Ya, antara manusia, bukan semua manusia, tapi ramai sekali manusia ya yang membelanjakan harta yang Allah Ta'ala berikan kepadanya di dalam perkara-perkara yang melalaikan, yang menjauhkan diri daripada Allah SWT, yang diharamkan oleh Allah SWT, yang tidak disukai oleh Allah SWT. Ramai orang yang kita tengoklah sekeliling kita, ramai orang berbelanja ya ikut suka dia, pergi berhibur, kelab malam, dangdut, macam-macam. Jadi semuanya itu adalah membelanjakan harta di jalan yang melalaikan, yang menjauhkan diri daripada Allah SWT, yang menyesatkan daripada agama Allah. Ramai juga hari ini manusia-manusia, khususnya mereka yang tidak beriman, mereka yang menjadikan Islam sebagai musuh mereka membelanjakan harta yang dikurniakan Allah Ta'ala. Allah bagi harta mereka guna harta untuk menyerang agama Allah, untuk memusnahkan agama Allah SWT. Tapi ketahuilah, apa saja yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, mereka pastinya tidak dapat mengalahkan agama Islam ini. Mereka tidak dapat menghapuskan Islam dan umat Islam daripada muka bumi ini. Kerana apa? Karena agama Islam itulah milik Allah, dan pasti yakinilah bahawa Allah Ta'ala pasti akan memelihara. Walaupun mereka mengeluarkan wang berjuta ringgit ya, seluruh dunia untuk untuk mereka menyesatkan umat Islam, untuk mereka sesatkan umat Islam ni, ada pada jalan Allah SWT untuk menghapuskan ataupun untuk menghancurkan umat Islam ya, untuk merosakkan akhlak umat Islam. Apa pun mereka lakukan, tapi Islam tetap tinggi. Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu tetap tinggi dan tidak ada apa pun, tidak ada satu pun agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Dan kita yakinlah ya, Islam itu akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Minta maaf ganggu sekejap. Okey, kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, untuk sahabat-sahabat semua, tolong share dan like supaya apa? Supaya ramai lagi orang boleh dapat manfaat insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Sorry ganggu. Assalamualaikum. Baik. Ada mereka yang menggunakan harta untuk perkara yang melalaikan, ada yang menggunakan harta untuk menyesatkan daripada agama Allah tanpa sebarang pengetahuan. Artinya kadang-kadang ada juga orang yang tak sedar. Tak sedar bahawa dia belanja tu untuk membuat suatu benda yang dilarang oleh Allah SWT. Dia rasa benda tu okey. Dia ada duit, kadang-kadang dia kata apa salahnya berhibur kan, jomlah kita pergi kelab malam, minum-minum. Ada orang yang macam tu, yang jahil, yang tak tahu bahawa harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Ni guna pula belanja untuk pergi kelab malam. Aduhai, macam-macam manusia ni kan. Tapi itulah hakikat yang ada dalam dunia hari ini. Ramai manusia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dengan harta, dengan segala apa kemudahan dan kesenangan. Tapi mereka guna harta tu untuk lawan Allah. Allah bagi harta pada mereka, mereka lawan Allah balik. Yang mereka buat benda-benda yang menyesatkan. Mereka buat benda-benda yang boleh menjadikan perbuatan mereka itu suatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Ta'ala tanpa mereka sedari kadang-kadang. Kalau yang sedar tu lagi teruk lah. Ni yang tak sedar dia buat, mungkin macam tak faham ke, mungkin kerana kejahilan ke, mungkin dia rasa benda tu tak apa ke kan. Ramai orang Islam yang pergi dandut, pergi disco dan sebagainya. Mungkin dia mungkin sebahagian mereka tak tahu kot atau mungkin mereka tak sedar benda tu salah kot. Jadi mungkin pelbagai-bagai kemungkinan. Tapi kalau orang tu memang tahu benda tu haram, dia tahu benda tu tak betul, benda tu salah, dia buat juga, maka lagi teruklah daripada orang yang langsung tak tahu. Baik. Dan ramai juga menjadikannya sebagai ejekan
Agama ni kadang-kadang setengahnya menjadikan satu ejekan, alah apalah Islam ni, apalah tudung-tudung ni, pakai tudung ni, apalah. Ni ada yang terbaru ni, Siti Kasim punya kerja. Bila apa nama ni, Datuk Menteri Agama kita dikabarkan telah positif COVID-19, dan di dalam semasa dia positif tu, beliau telah pun mentahnik artinya dia makan kunyah, buah zabib dan buah kurma sebagainya, kemudian diambil diletakkan di langit kanak-kanak sebagai dinamakan sebagai tahnik. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi bagi orang yang macam Siti Kasim ni memang teruklah, sebab dia tak faham agama. Dia guna agama ni guna otak, kepala otak dia. Dia tak faham, dia tak reti, dia tak boleh nak buat apalah dekat dia ni. Sebab dia ni memang begitu cara berfikir dia. Dia kira benda yang logik barulah maknanya dia terima. Kalau tak logik dia tak terima. Sedangkan benda tu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi buat, wahai Siti Kasim, nak cerita sikit, kalau benda tu dibuat oleh Nabi, kalau Nabi memerintahkan, Nabi kata itu sunnah, itu asal benda yang baik. Walaupun otak kamu tak boleh fikir benda tu. Okey? Nak marah ni. Jadi seruan pada Siti Kasim, belajarlah. Belajarlah ilmu agama, fahamilah, bukalah sikit kepala otak tu, bukalah hati sikit, terimalah. Kerana tidak ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jangan cuba-cuba nak menghina Nabi. Jangan cuba-cuba nak hina apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kerana perbuatan kamu itu akan membawa kesesatan yang akan dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Nanti kalau kamu tak bertaubat, kalau mati dalam keadaan kamu menghina apa yang dibuat oleh Nabi SAW, maka tempat kamu adalah neraka. Bukan saya nak menghukum, tapi itulah akibatnya bagi orang yang engkar. Tak kira lah Siti Kasih ke Siti apa benda pun, kalau dibuat benda yang boleh menyesatkan, boleh membawa dia kepada kemurkaan Allah, boleh menghina Nabi SAW, maka tempat dia dalam neraka, tak kira siapa-siapa. Okey? Itu perkara yang perlu orang-orang yang seperti Siti Kasim dan yang sewaktu dengannya berfikir, dan dengan fikiran yang waras. Jangan fikir seronok bercakap je. Lepas tu pula disokong pula orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam patutlah dia tak sokong. Sebab apa? Sebab dia memang tak reti, dia tak faham, jahil tentang agama Islam, dia tak faham. Ni kamu yang Islam ni sepatutnya kamu faham lah, belajarlah sikit. Saya nak marah ayat ni, tapi itulah hakikatnya. Okey, jadi balik kepada apa kita bincang, kena relax sikit. Kadang-kadang yalah stres juga bila tertekan juga bila kita tengok orang-orang Islam dia yang menentang Islam ni, masalah dia. Tapi tak apa. Kita doakan semoga Siti Kasim diberikan hidayah oleh Allah SWT, insya-Allah. Baik. Jadi tadi apa yang kita sebutkan tadi, ramai manusia itu yang menggunakan harta benda dia untuk menyesatkan manusia, untuk melalaikan manusia, untuk melawan agama Allah SWT. Dan seterusnya disebutkan di sini, dan apabila dibacakan kepada ayat kami, berpaling dia dengan angkuh. Ada juga manusia-manusia macam ni, bila baca Quran, sombong, tak mau dengar, degil. Kadang-kadang menuduh bahawa Al-Quran dibaca ini semua ciptaan Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Dikatakan ini bohong, ini semua sihir, ini macam-macam, ini menyesatkan, ini ketinggalan zaman, ini dah kuno. Inilah manusia-manusia yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Angkuh, tak sedar diri. Allah Ta'ala yang ciptakan kita, Allah Ta'ala yang berikan segala, yang balik kepala otak ni Allah Ta'ala yang bagi kepada kita, kan? Harta benda tu Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang dapat bekerja, semua rezeki daripada Allah SWT. Angkuh, sombong, takabur pula, kan? Apakah halnya, kan? Okay? Jadi itu manusia-manusia yang angkuh, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Seolahnya kepala, maknanya dia punya, seolah-olah telinga dia pekak, dengar tapi pekak, dengar tak reti bahasa. Tak tahulah apa benda, apa yang masalah dia hari ni, Jadi perkongsian saya hari ni agak keras sikit, sebab agak sensitif lah dengan orang-orang yang memainkan agama Allah Ta'ala ni. Jadi orang-orang yang angkuh ini, yang dia ada telinga, Allah Ta'ala bagi dengar telinga dia berfungsi, tak pekak pun, tapi perangai dia macam orang yang pekak. Arti kenapa? Kerana hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seakan-akan pada dua telinganya ada penyumbat. Ni orang-orang yang macam ni, telinga macam seolah-olahnya bukan ada penyumbat pun, tapi bila cakap degil, bila cakap tak dengar, bila cakap keras hati, mana nasihat, teguran, semua tak makan semua. Semuanya dia dengan cara dia, dengan keras kepala dia. Jadi ini masalah, ini manusia-manusia ni payah ni. Maka apa kata Allah? Ingat, wahai Siti Kasim dan orang-orang yang seumpamanya, ingat, maka bergembiralah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya.
Kalau harta yang Allah Ta'ala bagi guna benda yang tidak baik, guna untuk menentang Islam, guna harta yang dibuat untuk menyesatkan orang Islam, yang untuk menyesatkan manusia daripada agama Allah, ya, dia kemudian berangkuh pula, ya, sombong, takabur, tak dengar cakap, telinga ni macam dah tersumbat, ya, maka ketahuilah balasan bagi kamu, bagi siapa saja yang bersifat seperti ini adalah neraka jahanam yang tidak terperi sakitnya. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ini sebagai peringatan bagi saya dan juga sahabat-sahabat semua, termasuklah Siti Kasim tu, ya, supaya kembalilah ke jalan Allah, ya, kembalilah taat kepada Allah, belajarlah ilmu-ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, yang boleh melembutkan hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua, insya-Allah. Dan yang penting, kita semua dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, mati berjaya mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah, yang terkasar, minta maaf Siti Kasim. Okey, minta maaf banyak-banyak, bukan berniat untuk menghina dan sebagainya, tapi awas, ya, kalau kamu sentiasa menghina agama Allah, nanti dibimbingi kamu akan mati dalam keadaan kufur waliyazubillah. Kita minta jauhkan, tapi kita mengharapkan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kamu, insya-Allah, dan kepada kita semua, kepada saya dan kepada sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam akhwah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.